Okay, baik. Assalamualaikum semua. Thank you sebab sudi datang sesi saya hari ni. Okay, apa ni? Maksudnya untuk hari kali ni dah masuk sesi ketiga. Jadi saya rasa macam semua pun dah macam saling kenal lah antara satu sama lain. Masih ingat kan nama masing-masing kan? Okay, saya cuba dari sini. Amni kan? Amni, Nazura, apa dah nama dia? Najah. sorry. Najah, Adila, Afaf kan? Okay. Jadi sebelum kita mula sesi baru, saya recap sikit lah sesi kita minggu lepas. Okay, minggu lepas kita ada buat apa ni, orang kata apa ni maksudnya, kita ada bincangkan apa itu love kan. Ada yang cakap love ni comfort, ada yang cakap love ni macam rumah, maksudnya tempat selesa kita lah, mana kita berada tu. Ada juga yang cakap love ni ibaratnya hanyut di lautan kan. Maksudnya macam bila dah di apa ni, timbulnya perasaan cinta tu, kita akan jadi macam wah, buta, maksudnya dihanyutkan je kan. Okay, jadi saya rasa tanpa buang masa untuk sesi kali ni, saya nak korang berwarna. Okay. Okay, hari ni kita ada buat apa ni, warna-warna sikit lah. Korang maksudnya dalam kertas ni ada, setiap balang ni ada merangkumi perasaan. Jadi saya nak korang warnakan setiap perasaan ni ikut perasaan korang yang minggu lepas. Ke kita nak buat perasaan yang 2023? 23 minggu lepas lah. Sama dah kan? Tak, maksud saya nak buat merangkumi seluruh 2023 ke, ataupun korang nak buat yang minggu lepas? Macam mana? Seluruh 2023. Boleh? Okay, maksudnya how do you feel tahun 2023? Okay, kalau macam happy banyak, warna full happy. Kalau macam sad sikit je, 2023 sad, warna sikit je lah, macam tu. Jadi silakan. Bebas lah nak warna kat mana-mana tempat yang selesa ke. Memang macam Lupa lah pula nak tanya, semua okey ke? Amni macam mana? Sihat? Sihat. Nazura? Sihat. Najah? Okey. Ni Adila? Okey. Apa? Okey. Tak apalah. Tak apa, luahkan segala dalam ni. Lagi dalam 10 minit, 10 minit, 15 minit. Okey. Macam mana semua tahun baru? Okey ke? Dah ada impak positif ke? Allah. Nak saya pasang lagu apa-apa ke? Nak. Nak lagu apa? Entahlah. Korea please. Korea. Yang melibatkan dengan perasaan. Alamak, lagu apa? Suggest? No. No. Wah, yang mana tu? Di Arab ni semua. NOAH. Jadi je nak warna-warni pun boleh, warna sama pun boleh, okey je.
Rakam. Tak buat full. Sedih kan? Semua boleh tinggal. Rashing-rashing. Ah? Rashing-rashing. Oh, Rashid. Nak jumpa SB. Dah jumpa dah lah. Jumpa. Masih dah sempat. Walaupun tak ada pun. Kita So tadi berhubung macam mana? kawan ada. Kawan Kawan ada kat dapat SB. Oh. Terbaik. Penting lah rumah tak? Dia sekolah je. Datang sendiri ke berapa? Lepas tu nanti kena terangkan. Sebab Nanti saya tanya cerita dia. Sambil mana sambil fikir dia peristiwa dia, cerita dia. Bacot. Lanjut. Tak adalah. Sikit-sikit. Yang mana ready nak bercerita, cerita. Yang mana rasa nak simpan tu. Saya tak ada bilik. Tak apa, jangan risau. Kita kan dah janji ke sesi hari tu. Cerita sini habis sini.
untuk penyediaan, untuk sesi sediaan. Sebab kita orang kan masih akan sedia berlatih. Jadi dari situ nak tengok dan apa ni nilai lah apa yang patut, apa yang tak patut semua. Ni semua untuk tahun 4 lah. Untuk tahun 4. Dah guys, semua dah tu. Dah fikir dah cerita. Peristiwa yang berlaku. Sama ni kena flashback balik. 1, 2, 3. Hari nak ada bawah kita semua. Wah. Amboi berlimpah. Ni dah kotak ni. Okey, saya rasa sebelum kita ceritakan untuk macam minggu-minggu lepas, untuk penentuan giliran cerita, kita ada satu game kecil sikit. Siapa pernah main Cikupang? Saya. Pernah? Saya tahu cara. 2 je kan? 3. Ci, Nici, Niku, Oh. Nipang. Okey. Jadi Kuku. Sekali lagi. Nici, Cik. Ku, Aku. Kupang. Ni dah? Boleh je tak sini ke? Okey, fine. Jom, kita kat sini. Sini. Okey, maksudnya rehearsal. Okey, rehearsal dulu lah. Contohnya kalau saya sebut Cikupang, semua orang tak boleh sama dengan saya. Siapa sama dengan saya, dia kena keluarkan tangan satu. Faham. Jadinya, apa ni? Maksudnya siapa yang keluar dulu, dia yang akan first cerita. Boleh? Oh, faham. Penentuan. Okey, kita rehearsal dulu lah. Saya try buat sekali Okey. Ciku Ci. Tapi ni ku. Kuku dah. Ci, kuci. Pang. Ci macam ni. Ya salah. Okey, Okay, semua. first kena cakap. Okey. Ni betul-betul ni? Betul-betul? Tak rehearsal dah? Okey. Cikupang. Tak apa-apa. Research. Okey, bagi peluang lah. Jadi lah, bagi peluang lah. Okey, ni yang mula. Cikuku. Okay. Cikupang. Cikuci. Tak tahu lah saya ni. Saya mana? Cikuku. Okay, me first. Okay. Allah, aku suka sangat. Apa? Ciku. Yelah. Ci. Baru letak. Cikuci. Okay, Najat. Second. Second. Okay. Cikupang. Sudah. Apa? Najat. Dah. Cikuci. Macam mana ni? Kena usul ni. So, Last lah. Lala. Last. Ingat. Last. Last. 3, Usul je 4. lah usul. Usul. Air batu burung. Air, batu, batu burung. burung. Air batu burung. Lambat. Lambat. Bukan lambat. Lambat. Air batu burung. Air batu burung.
Apa menang? Yeay. Empat, nombor 4, nombor 3. Okay, yang first Amni, kedua Najah, ketiga Adila, keempat, kelima. Okay. Nak ada atas presiden tak pada bawah? Banyak. Silakan. Tunjuk lukisan dulu kat kawan-kawan. Kena cerita. Kena cerita sikit. Cerita. Tengok dulu. Okay, ni Amni untuk tahun 2023. Oh, paling banyak dia in love. Saya kurang sikit. Okay, Hampir penuh. boleh cerita mula dari mana, terserah. Cuma nak mula. Maksudnya cakaplah dalam Okay. ni cerita dia. Okay, Amni warna happy. Okay, apa ni maksudnya separuh dan suku. Okay, boleh ceritakan sikit kenapa happy tak full? Sebab cuma ni tahun 2023 tak berapa happy. Dia happy tapi dia tak berapa happy. Faham tak? Sebab dia macam banyak apa, banyak berdiri di kaki sendiri. Jadi dia macam dia happy sebab ada orang support, tapi at the same time dalam happy tu dia banyak daripada sedih lah. So happy dia biasa-biasa je. Sebab tu sedih Suang-suang lagi banyak kuku dari lah, happy. Banyak struggle lah untuk 2023. Boleh lah. Lepas tu in love. Kenapa in love ni banyak? Sebab everything yang kami buat tahun lepas bersama partner. Macam ni, dari segi kumpul duit ke, belajar ke, kerja ke, every time dengan partner lah. Maksudnya kalau jatuh bangun, mostly dengan partner. So that's why in love ni lagi banyak sikit lah. Untuk Dapat full support lah maksudnya. Lepas tu kalau set kurang sikit sebab dia tak best berbanding 2018 ke 19. Macam tu lah. Sebab dia macam satu struggle life lah. Lepas tu struggle dengan orang cakap itulah, inilah, itulah. Lepas tu dengan orang ni shaming lagi itu ini, dia jadi macam macam tu lah. Lepas tu dia macam mana, lagi satu dia sedih sebab mostly tahun lepas yang berapa? 6. Tahun lepas dia macam sedih lah tengok. Ish, dia bukan banding tapi dia macam sedih, macam bestnya tengok ini family support. Tak, macam tu. Lepas tu kalau angry ni, Amni jenis yang Amni azam macam ni, start belajar face to face lah. Amni azam untuk seorang. Amni lagi suka seorang. Macam contoh kalau daftar SEM baru kan biasa dengan member kan. Amni tak. Kat rumah tu Amni seorang. So naik SEM baru, siapa classmate itulah. Kalau kita contohlah naik baru tu macam, oh okay, baru tahu ni classmate aku, baru tahu ni cikgu aku gitu. Sebab kalau setiap SEM Amni memang daftar seorang, pergi kelas seorang, everything seorang. Amni suka macam ni, macam healing lah, seorang-seorang tu healing lah macam tu. Sebab tak terikat sangat sebab seorang-seorang. sebab kalau ada kawan kan nak kena jaga perasaan dia lagi, tunggu dia lagi. Jadi tak nak macam tu. So annoying pun sebabkan Amni banyak tak bercampur dengan orang. Dia bukan sombong tau. Ada je orang cakap Amni sombong apa semua. Tak, dia tak sombong. Siapa yang dah kawan lama macam dia tahu Amni tak sombong. Tapi dia macam ni, perasaan dia perasaan nak kawan tu ada, tapi nak percaya nak percaya orang tu macam takut. Macam tu. Dia bukan ada memori silam, tak. Dia macam nak malas, macam nak seorang-seorang macam tu. Lepas tu kalau stres, dia lebih pada stres belajar lah. Stres belajar. Lepas tu dalam masa yang sama duit tak ada. Lepas tu macam mana nak cari duit.
macam mana nak bagi family juga duit, nak bagi apa adik Amni, kira sebab dia kan Down syndrome kan, jadi macam yalah everything apa benda yang dia nak tu mostly minta dekat Amni. Sebab ibu biasa kalau nak apa-apa memang minta dekat Amni kan, kalau kat rumah lah. So kadang dia nak makan itu, nak ini, so kita lah yang kena fikir. So stres dari segi belajar dengan cara nak survive hidup dekat USIM. Sebab sebenarnya Amni dah lama nak berhenti belajar, tapi sebabkan macam course and universiti yang Amni dapat ni arwah ayah nak, so jadi macam taklah, teruskan je. Degree pun cukup. Boleh sikit lagi. Jelah. Selesai lagi. Tak apa. Kalau master tu fikir 1000 kali lah. Tu je lah. Maksudnya tahun ni Amni macam struggle sikit lah tahun 2023 kan. Struggle Lagi struggle kot daripada 2022 apa semua tu. Tapi memang tengok Amni banyak seorang. Macam jual jumpa Amni, wah Amni seorang lah macam tu. Sebab housemate aku pun cakap, antara dalam housemate kau je yang tak ada group. Maksudnya tak ada geng. Macam ni ada geng dia, tu ada geng dia. Pergi kelas sama-sama. Amni tak. Macam pergi isi Google apa? Macam Google Form yang untuk next sem kan, tahun bahasa yang baru. Dia orang semua call member. Weh nak isi sini ni. Aku tak, aku duduk bilik. Si. Oh nak masuk hari ni. Okey. Tanda. Okey, hari apa free lagi maksud ni. Okey, hari apa kosong. Lepas tu masuk kelas sem baru tu. Oh ni kawan-kawan aku. Okey. Macam tu. Kadang-kadang seorang pun kita rasa macam apa ni, mungkin bagi Amni macam bebas kan. Maksudnya tak perlu sakit kepala fikirkan benda lain kan. Betul. Macam kadang-kadang tu nak jugalah macam je nak berkawan, teman aku je. Tapi kalau lagi bagi pilihan, nak seorang lah. Tapi adalah orang yang akan ada waktu Amni perlukan kan. Ada tapi boleh kira lah berapa orang. Nampak dia Amni memang selalu dia nampak dengan Amni lah. Kalau kat rumah dekat Johor tu, dia je kawan. Amni tak ada kawan. Nak pergi sini, pergi sana, memang dengan dia. Nak cari kerja ke, tak ada duit ke, memang dia. Kira 2023 paling sakit lah ke ada lagi tahun lain yang Paling sakit 2019. Sebab ayah meninggal. Itu paling sakit lah. Thank you Amni sudah share. Ada mana yang nak tanya lagi Amni? Yang lain. Tapi itulah kalau macam kami pun nampak Amni ni tak berkawan sangat lah macam tu lah kalau dengan kawan-kawan kan. Macam Dia bukan tak nak berkawan, dia berkawan tapi tak pandai nak tegur kan. Aku je ni yang aku tak pandai nak first approach ke orang. Kalau macam geng-geng yang sekolah menengah, jumpa memang hua-hua. Kalau orang baru dia macam take time sikit lah. Oh okay, nak borak-borak. Jadi sebab itulah kita macam tak boleh judge orang dari segi luaran kan. Kita tengok macam cuba try tegur kawan dengan dia, baru tahu dia macam ni kan. Terusnya sorry. Oh lupa. Ingat yang usum tadi. Ini macam punya. Ada dua colour. Kenapa dua colour? Sebab tengok kat sini ada dua perasaan, positif dengan negatif. Yang hijau positif, yang pink negatif. Dia banyak perasaan negatif kat sini. Yang positif. So mostly kalau happy 2023 agak banyak happy sebab banyak jumpa orang baru, banyak pengalaman baru, banyak explore something yang tak pernah buat. Rasa ni boleh macam tu. Contoh outdoor lah, sebab Najah memang suka outdoor. So Najah banyak join trip hiking, camping, jaga trekking. So kat situ kita jumpa ramai orang-orang baru, otai-otai. So kita dapat berkenalan dengan senior-senior semua tu. Dalam segi life kat universiti pun happy sebab nak kata happy semua tak adalah semua, tapi banyak spend time dengan kawan-kawan lah, join trip sana sini apa semua tu. Lepas tu kalau sad sebab Raja jenis yang tak layan perasaan negatif sangat, jenis cepat move on. So kita pun jadi macam kuranglah sedihnya. Satu lagi sebab
tak ramai sangat dengan macam mana sebab Najah spesies yang suka dengan orang yang macam mana keep suka small. Tak, so orang yang sama je, nak ke mana orang yang sama apa semua tu. Kita macam tak banyak bukan tak banyak kawan, ada je kawan, cuma kawan yang betul-betul rapat tu tak banyak. So kita Kecil kan suka lah. kecil kan suka. So kita macam tak banyak sangat lah isu dengan orang-orang yang betul. Sebab kalau kita kenal banyak orang ni, kadang-kadang dia macam ada perangai. macam perangai nak kena raya. So bila kita ada sikit kawan ni, macam kita tak banyak lah suami sangat kan. Kita pilih yang mana positif dia kan. Ya. Kalau negatif sebab dia macam tak layan sangat negatif feeling ni. So kita macam tak kalau kau nak negatif ke apa ke, suka hati kau tu hidup kau. In love pun apa maksud in love kat sini sebenarnya? Tak dapat dah. In love tu macam In love dengan life tu macam mana? boleh. Kalau Najah nak anggap in love dengan life, boleh je. Sebab Kalau banyak nak in love happy, dengan so mungkin partner pun okey je. Agak tepatnya tak ada dengan partner. Sebab memang tak ramai kawan lelaki. Sebab memang tak pandai berkawan dengan lelaki. Dulu sekolah perempuan semua. So kita jadi macam tak pandai nak approach lelaki. Tunggu lelaki approach baru kita macam okey lah, boleh lah sembang-sembang Maksudnya semua tu. macam apa yang buatkan Najah macam in love. Contohnya macam kalau hari tu Najah cakap Najah suka nature kan. Contohnya macam Najah pergi mendaki tu, maksudnya outdoor. Jadi, in love. Sebab apa in love? Sebab kita buat benda yang kita suka. Mungkin benda tu boleh buatkan kita release stress, kita rasa tenang. So kita pun in love lah dengan benda tu. Lagi satu sebab selalu kalau ni buat dengan family lah, dengan abang adik. Lepas tu ada dua tiga cousin yang lain. So dengan family macam spend time dengan family jugalah. So kita pun jadi in love. Angry pun sebab memang tak macam ni berkawan yang marah. So dia macam kurang sikit lah nak marah ni. Stress tahun lepas agak stress, tapi taklah sampai full sangat stress. Stress sebab assignment tu semua tu. Lepas tu bulan 12 pula FYP. Lepas tu nak present FYP sebab dia banyak deadline yang dekat-dekat. Semua nak settle bulan 12. Kira bulan 1 tak ada apa dah. Bulan 1 macam benda tu kita just nak final correction macam tu je. So bulan 12 tu agak stress, tapi kita boleh handle lagi stress tu. Stress tu aku sempat lagi nak jalan-jalan semua tu, ada masa. Maksudnya memang setiap minggu akan spend 1 hari untuk relax, untuk macam itulah release stress semua tu. So kita macam stress tapi tak over sangat. Macam tu je. Sebab Najah ada apa ni, dah ada cara untuk cope dengan stres tu. Ya. Sebab kita ada kita punya group yang outdoor tu lah kan. So kalau apa-apa jom ni. So dia pun macam okey boleh. Walaupun bukan semua join, seorang dua je yang ada, kita macam still proceed je. Kalau seorang pun kita proceed je. Sebab benda tu kita suka kan, so kita proceed je. Macam tu lah. Okay. Thank you Najah sudi share. Ada yang nak tanya Najah ke? Jadi apa beauty mana? FSU. Betul lah. Itulah tempat intern tak dapat lagi. Surat fakulti pun tak keluar lagi. Risau. Tak apa Tak lagi. apa-apa Tak bagi apa. stres aku. Bukan korang dah awal lagi minta. Mana ada. Dia cakap tahun baru nanti baru dia approve. Dah masuk tahun baru pun tak approve dah. Lambat. Okay. Kita ni dah pening kepala dah. Select. Mungkin ni kot dekan korang sibuk kot. Kalau kita orang punya SVM ni tak tahu siapa. Oh. Tak tahu lagi yang Untuk kita LI. Selalunya untuk LI ni kita tahu waktu LI Sem lah. Masuk sem. masuk. Tapi penting kita nak approve dulu kan. Nak hantar surat dekat So korang satu lah. Oh tak approve juga dekat Tak dapat PAP surat. company pun sama. PP pun sama, semua sama. dah hantar surat kan? Dah. Terekon. Kalau company. Company kalau seminggu dua dia tak approve, boleh try call. Maksudnya minta banyak-banyak terus ke? Yang kat ANI yang letak 3. Tapi yang company 5, 6.
sampai 17 kot. Banyak Dari ni. bulan November Oh. adalah 3-4 yang respon. Sebab target company overseas. Dia mesti. Nak guna duit JISO 450. Maksudnya pergi intern kat luar negara? Alah, dekat-dekat je Thailand, Brunei, Singapura. Sebab kalau overseas boleh apply duit JISO tu. Tapi kena buat dekat usia Lamia macam Wow. Wah, maksudnya macam mana nak survive selama 5 bulan tu? Ada connection. Bukanlah connection macam member yang study kat sana. So macam boleh lah. Hari tu yang Singapura dah ni, tapi dia tak open untuk, bukan tak open, tak ada kosong. So macam tak apa. Try Thailand pula. Tapi Thailand tak ni lagi. Wow. Thailand pun ada member belajar? Thailand kan dekat dengan Perlis. Sebelah-sebelah je. Wow. Dia macam kalau Thailand jimat sikit, pakai border pass je. Oh. Macam tu lah. Ulang alik hari-hari ya? Tak ikut minggu lah. Sebab ada, kalau ada placement boleh sewa. Tiap-tiap minggu boleh balik. Oh, duduk Kuala lah. Kat mana? Ni sangat lah. Sepadan ni Kedah. Dekat je. Macam tu. Aku kat Kuala. Takkan nak ngarah. Okay, next. Happy. Dia angkat dia lukisan tunjuk kat kanan kan. Warna. Semua purple lah. Minat purple. Oh. Tapi ada sikit lah. Mungkin ada sikit. Lepas tu set banyak ni. Annoying. Okay. Saya cerita terus lah. Macam Sam ni, saya ada drive. Buat bagi bawa kereta lah sebab Sam akhir kan. Nak buat thesis lagi. Lepas tu memang selalu balik malam. Balik pergi library. Lepas tu semalam pun ke 1 balik pergi Sampurna Buat Hak. Tapi situ kena bayar rupanya. Kena bayar. Lepas tu Kena buat apa sih? kalau 9 ke 1 pagi. Tu macam kat rumah ada, macam kat rumah ada 6 orang geng. Kami ada 6 orang FBU sembak lah. Lepas tu yang seorang tu memang saya rapat. Nama dia Sofia. Sofia ni dia orang Selangor. Dia balik selalu lah sebab dia buka pusat tuition. Lepas tu yang lagi orang ni daripada tak ada kenderaan lah, tapi yang seorang tu ada partner yang ada kenderaan, memang dekat dalam rumah kan. Lepas tu mereka tu macam tak tahu lah, bagi saya macam ambil kesempatan atas saya macam tu lah kan. So ada transport. Itu tu macam saya nampak benda tu tak, dia ni ada ambil kesempatan pula kan. Tu yang saya jadi annoying. Untuk Sam ni saya jadi annoying sikit. Macam tu. Saya macam tak boleh macam selfish, kena selfish sikit macam tu. So saya selfish tu annoying kan. Lepas tu sedih sama lah sebab dia macam mana, kebaikan saya dia tak nampak macam tu. Sebab saya memang untuk aktivit sekarang ni saya pun tak mahu daya sangat mereka tu. So jadi sedih lah. Lepas tu yang sedih lagi, setiap kali kalau dia pecat gambar ke, mesti tak ada saya macam tu. Saya macam kenapa kan begitu dia pelik ni kan. Tapi saya sedih lah. Lepas tu post dekat IG. Tapi ada kawan saya yang Sofia tu, yang tu saya rapat. Lepas tu saya cakap, kenapa dengan aku dia tak mahu macam letak gambar kau ataupun letak dekat IG macam tu kan. Lepas tu tak mahu tag kau. Saya cakap tak lah. Sebab tu saya jadi emoji. Dia emoji sikit. Jadi ada rasa betray sikit lah. So yang kereta tu ada minta charge ke tak ada orang kan? Tunggu je orang bayar. Saya ni tak kisah sangat sebab ada buat kelas tuition. So macam duit tu ada lah, tapi kadang saya minta jugalah. Macam kalau saya beli barang tu, saya naikkan sikit maksudnya sekali dengan minyak lah. Kiranya annoying tu sebab dia orang banyak minta hantar ke mana-mana tempat ke. Tapi tak bayar. Tu lah sebab saya macam nak minta tu tak berhenti. Dia macam Kadang cerita sama lah macam kalau berhutang kan. Berhutang dengan saya, hutang kita boleh kita. dia macam common sense tak ada. Kalau macam kita yang ajak dia orang, tak apa ni dia orang yang ajak kita, dia macam Pandai lah ya. Kalau macam satu jalan tu boleh lagi lah ni. Ada kadang dia pernah pergi macam makan, tapi saya tak mau pergi situ. Tak mau pergi situ. Tapi
kadang jom lah. Tapi banyak lah minta kan. Saya kita lah kat saya. Takkan sebab kereta kot kan. Tapi kereta tu untuk saya lah kan. Saya nak bawa belajar ni. Nak angkat kita bawa kita nak fikir dia lah. Cara sendiri lah. Geram. Untuk saya ni lah. Tu saya macam lepas tu sedih sama lah sebab setiap kali gambar dia pun tak mahu. Macam baru ni kelas fonetik pun kan. Macam saya angkat selfie, saya cakap masuklah selfie. Dia pun tak masuk, dia pun lari. Tapi kawan saya yang software tu masuk lah. Ada lah yang masuk. Saya cakap buat dia pun ni gitu kan. Lepas tu baru ni dia pun 30 bulan 12 dia pun nak pergi KL. Saya tak mahu nak pergi KL 30 bulan 12. Dia nak masuk New Year kan, betul ramai. Macam tak ya, aku tak mahu masuk KL. Lepas tu saya pun lancar lah dengan Sofia ni. Saya nak pergi kat Subang. Saya nak pergi kat Subang. Lepas tu dia pun kata, baik yang perancang tu gitu kan. Kami dah bagi tahu dah, kami tak masuk KL. Kita pergi lah ke sini. Lepas tu dia pun tak mau pergi kafe. Kami jadi suka pergi kafe. Lepas tu dia lah. Dan tu balik-balik tu terus tak mau cakap begitu. Tapi tak pergi mana, kami kata Subang pun tak pergi. Kami tak pergi Mos Sofia tu sebab upah dia mai. Lepas tu Subang pun tak pergi, KL pun tak pergi. Laila BPD. Jadi dengan housemate juga kan? Tak dengan kawan kat sekolah. Yelah, tu saya nak jadi, saya memang barai sikit lah. Tapi barang dalam diam je lah. Gitu. Marah seorang je lah. Pendam. Betul lah. Tapi pendam tu marah jugalah. Gitu. Tapi seorang-seorang. Macam cakap seorang lah. Seorang je. Tu nak kata in love ni, tak in love sangat lah sebab tak dapat dia. Mungkin dengan sahabat saya kot, Sofia kot. Tapi saya tak boleh rapat sangat. Kalau rapat, kita nak habis siam dah. Takut ada engagement. Bukan. Takut Takut nanti rindu. Sebab saya kawan ramai. Sahabat saya bagi saya seorang je. Gitu. Kawan ramai insyaAllah. Lepas tu stres, jelah. Tapi stres tu sikit je lah sebab saya start daripada cuti SEM tu memang saya dah buat tesis sikit. Saya mula dah sikit-sikit macam. So taklah stres sangat. Cerita saya untuk 2023. Lepas tu yang pasal kawan surprise tu memang malah lah nak beritahu. Tak. Sebab yang kawan tu dia ada partner. Partner dia kereta. Ada kereta, ada motor. So dia kata lah, Pinjam lah motor. bukan. Pinjamlah kereta sebab motor tu Partner dia mana? lelaki kan. Betul lah. Takkan apa nak dating. Dekat balik. Bukan minta dia minyak. Main kelas je. Lepas tu balik lah. Betul lah untuk Sam. Dia memang sebelum ni saya macam dia pun kata lah daripada hati kental lah. Saya pun macam tak apalah, aku pun kena hati kental lah gitu. Buat tak tahu je. Buat dek je. Hantar dia. Orang kita kena IGGAF. Alah, suci. Betul. IGJT. Aku tak tahu. Tulis balik nanti saya balik Google. Alah, ayat TikTok. Ayat TikTok mana? Apa jadi cabaran terbesar untuk Adilah tahun ni maksudnya masa kawan. Housemate. Housemate. Tapi happy seorang-seorang je lah. Happy seorang je lah. Kerana saya nak pergi, saya boleh happy nya untuk SEM ni lah. Sebab saya lepas tak bawa kereta. SEM ni je. Kena tak bawa itu naik private je lah. Saya lepas lah naik private. Maksudnya kalau tak ada cara nak atasi, kena tahan sikit dah lagi kan. Sebulan lagi nak exam ni. Lepas tu duk tengok lah cerita dia kan dia pun kata lagi berapa minggu lagi duduk dengan kawan macam tu kan. So macam mantap. Arti buat countdown. Okay, dia nak tanya Adilah. Okay, tak ada. Thank you Adilah sudi share. Go. Okay, so ni macam mana kawan dia cakap macam mana, dia macam banyak sangat kot. Jadi mungkin saya boleh concludekan kalau happy ni dia macam tak pernah sangat sebab dia macam bercampur bau lah. Sebab kita kena dah sangat. Satu lagi saya ni lah paling
yang saya rasa saya tak balik sangat. Kayaknya sebab mindset saya fikir macam ni dah last sem, saya nak spend time sebaiknya dekat sini walaupun saya seorang. Macam sebelum ni saya lah terpaling yang tak reti naik benda public transport. Kayaknya macam memang apa-apa macam mengharapkan kawan aku nak balik ke apa, dia orang BTS kan. Tapi sekarang bila ada housemate saya ajar untuk guna satu app ni pergi mana-mana kan. So saya memang betul-betul bergantung dekat app tu sehingga kan saya minat Korea. So any event yang kapsul semua tu berkaitan dengan grup idol yang saya minat, semua saya akan pergi. Benda tu maksudnya healing inner child saya kot. Sebab dulu dari kecil saya minat sejak umur 12 tahun sampai dah saya STP, saya tak dapat nak express lah apa yang saya minat tu sebab parents saya agak macam kurang lah bab-bab ni kan. Dan saya tak ada dah strict, tapi macam dah sampai satu tahap tu dia macam tak bagilah saya nak minat berlebihan, macam nak ada barang ke merch ke apa semua tu sekadar minat. Tapi bila dah besar ni dia macam nampak saya dah boleh buat diri, nampak macam saya benda tu yang buatkan saya happy. So dia macam lepaskan je, ikut lah. Dah kata boleh buat diri sendiri, nak cuti nak cuti ni ikutlah kan, asalkan pandai diri. So saya dah start bila dah ada duit sikit ni, saya dengan duit yang saya kerja tu semua tu part time, saya beli merch ni, saya pergi event. So setiap kali pergi event tu, waktu seorang kadang duduk dalam MRT tu dia macam sebab macam wow aku dah sampai sini dah. Sebelum ni tengok orang je kan, tengok macam sesuatu kalau join ramai. Dan saya create banyak unexpected friendship, kawan baru lah kan. Kayaknya dari segi kawan-kawan nak Korea tu sampai sekarang saya tak expect lah saya boleh apa pun. Sebenarnya dia orang tu walaupun jauh tapi dia orang jadi comfort place saya untuk saya buat apa berbanding dengan kawan yang terdekat. Kemudian unexpected friendship dekat tempat kerja. Saya kerja dekat Myanmar Topoki dari start sem 4 kot. Sem 4 sampai dah sekarang. Tempat yang sama dan saya dah bertukar sebanyak 8 orang manager. Dan saya je satu-satunya local staff service crew yang sampai sekarang ni yang boleh tahan kat situ. So orang yang bersilih ganti lah kerja crew, event kitchen crew semua tu kan. So saya banyak dulu saya tapi saya memang jenis mudah untuk didekati. Saya memang mudah untuk bergaul. Saya memang senang untuk bertegur orang. Kemudian ada sebab kenapa saya tak penuhkan dia walaupun banyak happy moment, sebab saya sedih. Mungkin benda-benda ni semua jauh dari saya. Nanti saya dah balik Kedah dah kurang lah benda event macam ni. Kemudian kawan-kawan saya yang saya create yang baru dekat KL tu pun mungkin susah lah untuk jumpa. Kemudian including housemate saya sendiri lah. Kadang saya tak balik tu pun ada bersisa 2-3 orang tu pun salah satu untuk saya rasa macam untuk saya spend time lah, yang mana ada. So sedih ni banyak sebab saya fikir last sem saya kat rumah seorang yang lain lah. Saya punya karakter agak lain dengan kawan-kawan dengan family. Saya gila-gila juga dengan family tapi saya banyak believe. Dia macam berlapik lah juga kan. Tapi dengan kawan-kawan bagi saya dia orang menerima seadanya walaupun saya ni kuat hati, saya ni banyak reflect lah orang cakap kan. So side tu housemate saya banyak yang nampak, tapi dia orang still accept saya lah. Walaupun mungkin tak overall, sekurang-kurangnya selagi mana dia orang boleh cakap baik dengan saya, boleh buat baik dengan saya, bagi saya itulah satu benda yang saya boleh bersyukur lah. Tak semua orang boleh nampak side saya atau terima saya. Kemudian ini mungkin saya boleh sarankan untuk tidak bercinta dengan rakan sekelas. Saya boleh sarankan untuk tidak bercinta dengan budak sekelas sebab mungkin akan ada beberapa orang yang tidak gemar melihat walaupun tidak di-expose. Tapi bila dia tahu benda tu, mungkin adalah
mungkin saya yang overthinking, tapi mungkin dari segi behaviour tu kita boleh tengok yang dia saja benda tu. Contohlah macam saya saja Kalau crush. kalau crush mungkin acceptable kot berbanding partner sebab kita ada tingkat macam kita ada something ya. So saya ada annoying dengan someone ni lah. Tapi benda tu sekejap je. Kayaknya saya jenis mahu tak lama. Tapi lepas tu kalau saya meluat pun saya sekadar meluat main-main saja. Saya tak ada nak simpan sampai ke mati pun tak ada. Sebab benda tu pun sebab dah pergi sebab interview ni. Saya pernah experience selama 4 tahun cinta dan saya ambil tunang. Kemudian tak jadi sebab dia masuk study dan cari orang lain. Kemudian dalam fasa-fasa semula waktu saya tengah aku nak move on tu ambil masa sangat lama sebab saya bukan jenis orang yang prioritikan benda tu. So bila once saya dah prioritikan cinta saya dekat someone tu, bagi saya sampai situ je. Kayaknya saya takkan, walaupun saya ni seramah mana pun saya, cepat masuknya macam mana pun saya, tapi saya bukan jenis saya orang lain. Hidup lapang macam mana pun. Tapi saya bersyukur dengan apa yang saya ada. So baik buruk dia bagi saya okey sebab saya pun ada baik buruk saya. Itulah. So daripada ketika tu jugalah saya jumpa cinta dengan unexpected yang saya tak pernah rasa yang saya akan jatuh cinta sebab saya berkawan dengan dia dari SM1 dan tiba-tiba tak ada kata putus, saya tak kawan dengan dia dan dia pun tak kawan dengan dia, tiba-tiba jadi. Maksudnya masing-masing tak sangka pun yang aku suka aku tiba jadi macam tu lah. Tapi tak banyak sebab dia, bukan sebab saya tak suka kat dia, mungkin sebab dia terlampau banyak benda dia tak tahu, dia tak ada love language, dia tak nak cinta. So banyak benda dia kena belajar. Banyak benda yang dia kena dia tak first time tapi mungkin dia memang macam tu. So banyak benda yang saya kena ajar dan saya kena direct. Kita perempuan bukannya jenis direct, betul tak? Tapi lelaki Tak faham. Lelaki yang spesifisnya tu kena direct. lelaki Kompos. betul. Tak ada takkan buat. Betul. Lelaki macam tu dia kena direct. Tapi saya bukan jenis direct. Saya jenis masih serba salah ke, macam takkan nak suruh dia buat macam ni kan. So saya banyak fikir lah. Tapi tak bermakna saya tak ni dia. Cuma saya penat nak kena ajak dia. Sebab tu lah marah awak. Sebab tu lah marah awak. Mak saya ni saya banyak memendam. Saya jenis banyak simpan. Tapi mak saya ni mau secara direct lah. Akhirnya sampai dia teriak lah kalau saya nak marah tu. Sebab saya memang jenis tegah lah. So kalau housemate saya terpaksa lah orang kata bukakan telinga untuk dengar saya mencarut kadang-kadang. Saya tak mencarut kat partner tapi saya boleh ibu tu payah ni macam tu. Tapi itulah salah satu cara untuk saya rasa saya tak simpan. Saya tak sembok kat dia, saya sembok kat housemate. Tapi sembok kat housemate tu bukannya sembok marah dia pun, tapi sebab saya nak releasekan apa yang luahkan apa yang saya rasa ni. Kemudian sebab untuk berkaitan dengan family supporting je. Cuma saya tak, sebab masa-masa busy ni saya tak banyak nak orang kata nak susahkan hati dia kot mak saya. Sebab bila di sini saya banyak bergantung dengan kawan-kawan yang sekolah. Kalau stres ni banyaklah kot sebab dari segi saya Stres sampai menimpah-nimpah. saya macam Amil lah jenis bergantung dengan duit kerja tu. Bergantung dengan duit kerja. Start kerja tu saya kalau nak minta duit pun saya akan minta duit yang betul-betul priority macam duit rumah sewa. Kalau yang overall yang lain tu untuk belanja, mesti saya akan bergantung dekat duit kerja dah. So bila untuk SEM lepas pun banyak dah start praktikal. Banyak sangat lah duit camp, duit kesana kesini, duit private, kadang duit kelas apa semua tu. Bagi saya macam saya still rasa tak mencukupi lah. Sampai satu tahap tu saya rasa saya nak minta pun saya semalu sangat dengan mak saya. Macam kadang saya tak pernah minta pun. Saya jarang minta. Even mak saya sendiri mengaku yang saya ni jarang mau minta. Tapi kalau saya nak minta tu saya rasa bersalah. Saya macam saya rasa menyusahkan sebab kat rumah saya ada 3 ekor kucing. Dan 3 ekor kucing tu mak saya terpaksa jaga sepanjang ketiadaan saya. So kucing-kucing rumah tu biasalah kadang bilang mata,
motor, kena bersihkan pasir. So benda tu berkaitan tenaga dengan duit. Saya rasa dengan duit-duit yang saya tak minta tu dah cukup untuk senangkan dia orang. Maksudnya tak apa kot, tak apalah dah tak minta duit tu, mungkin okey sikit kot. So sebab tu saya bersarangkan. Ada lagi adik-adik yang masih belajar. Kemudian abang dengan kak ipar saya pun walaupun dah berkahwin tapi dia orang still duduk dengan saya. Dan dia dah jadi macam tanggungan mak ayah saya. Kiranya macam saya keluar ni tambah lagi satu beban. Tak ada beban kat dia, tapi macam sebab dia orang kan tak ada rumah sendiri kan. Tu adalah isu-isu kat rumah tu yang buatkan saya rasa macam susah hati lah. So sekarang ni macam tunggu-tunggu habis belajar. Nanti intern pun dekat rumah. Saya rasa mungkin banyaklah benda saya boleh membantu dekat rumah tu dan kurangkan sikit kot saya punya kerisauan. Bila Anak berapa? saya nombor 2 dan saya seorang perempuan. Daripada 4 adik-beradik. Saya ada seorang abang, saya nombor 2 dan 2 orang ada lelaki. Masuk sekolah. Mak Imam masuk sekolah. Dia dah form 3. Untuk pun dia sekolah tahfiz. Tahfiz tu memang banyak kakak dia dulu kan. Semua yang poli tu pun dia ambil industri makanan halal lebih kurang macam kulineri. So baju dia orang, makanan dia orang pun semua tu memang kos. Ya kan awak kata jangan bercinta dengan satu kelas sendiri. Yang sekarang ni awak bercinta dengan satu kelas sendiri ke? Ya. Sebab itulah saya sarankan untuk tidak bercinta dengan budak sekelas. Kenapa, apa yang macam perasaan awak dan awak tengok sekeliling? Tak ada pun sebenarnya. Sebab mungkin Kau sebab overthinking. saya termakan dengan kata-kata saya. Sebab dulu saya pernah bersumpah yang saya tak nak pakai seluar mata. Saya tak nak orang jauh dan saya tak nak budak sekelas. Ada je 2-3 budak kelas yang pernah nak berkawan, tapi saya cakap saya tak nak budak kelas. Sampailah saya tak tahu lah dia ni last choice ke tiba-tiba ke apa kan. Semua macam bila kita dah selesa. Tapi memang saya tak suka pun dekat dia sebenarnya. Cuma saya mungkin saya sendiri pun bukan apa saya tahu. Cuma waktu tu saya tanya dia, yang suka kat apa. Lepas tu dia cakap tak tahu semua you kot gitu kan. Lepas tu tiba-tiba macam selalu keluar. Dia macam tiba-tiba dia memang tak ada kata putus. Aku tak ada cakap aku suka kat aku sampai sekarang pun. So kalau tapi untuk relationship ni lah paling yang saya tak letak sampai tinggi. Saya jarang sangat keluar dengan dia. Taklah jarang, tapi macam jarang nak spend time lama. Kadang kalau keluar pun setakat sejam 2 je. Tak macam orang lain lah kan. Saya tak banyak borak dengan dia. Saya jarang sangat keluar beberapa jari lah. Kayaknya partner yang paling saya tak expect untuk sampai ke hati. Tapi saya sayang dia, cuma mungkin sebab saya dah belajar dari pengalaman dan saya sebelumnya. Sebab yang partner sebelum ni dah pernah bercuti sekali dengan family. Walaupun sebab dah hampir tunang, dah bincang semua. Sampai kan saya dah rasa macam saya dah ada attachment issue sama anak-anak dah. Yang saya tak boleh tinggal dia walaupun sebelum mana pun panggil dia. So untuk yang orang yang seterusnya ni, bagi saya dia baik je. Cuma mungkin sebab dia tak pandai dan tak ada sangat ada language itu, buatkan saya rasa macam saya tak dapat nak tahan lama ni. Satu lagi mungkin dengan sifat independen saya rasa saya boleh hidup je tu. Saya tak ada dia. So benda bukannya bagi saya, bila saya rasa saya terlampau independen pun boleh secure kot saya dari satu berkali-kali siswa. Tak ada cinta yang kelas tu, tak adalah sebab saya tengok seorang ni bercinta yang kelas, tak ada langsung lah. Memang ramai yang dalam kelas saya bercinta sesama sendiri, sesama kan. Tapi bukan sebab saya tengok semua orang bercinta ni, saya pun nak bercinta dengan tak. Yang tu lah paling last sekali saya rasa saya memang tak nak cinta dengan sekelas. Mungkin sebab tiba-tiba Tuhan nak letak saya ke tempat tu. Anak mengaji lah. Saya Tuhan nak cinta dengan kata-kata saya sendiri. Sedikit sebarang. Maksudnya 2023 Afaf ni dipenuhi dengan warna-warni lah. Maksudnya setiap perasaan tu je. Tapi bagi saya menghargai setiap perasaan tu. Sebab itulah yang buatkan saya grow. sebab akan jadi pengalaman kita kan untuk hati di masa depan. Okay, thank you. Ada nak tanya apa? Soalan ke?
Okey, seterusnya Nazira. Saya okay. Ini Nazira Kaja. Tapi nak cakap 23 stres. Kita mari bawa. Tapi boleh kata lah 2023 ni, Nazira 2023 ni macam average. Macam nak happy tapi macam bila dah happy sedih, bila sedih stres macam tu. Terus Nazira stres average. Tak penuh, tak kurang. Faham tak? Sebab stres ni macam okay, first kita stres dengan assignment. So kau semua stres dengan assignment. Lepas tu bila stres dengan assignment ni, buat assignment dah nanti dia macam overthinking. Overthinking je tu macam kadang benda-benda random dia datang, random thought. Macam kadang-kadang fikir pasal family, lepas tu kadang-kadang fikir pasal kenapa semua orang ada partner aku single. Macam dia random. Tapi serius. Ya, rasa Dia macam bila stres tu semua datang. bila stres dia macam datang. Bila dah tapi tu betul lah. So maybe faktor umur. Sekarang umur sekarang dah 20 something. So benda tu bila kita rasa bila nak kita ada partner tu macam lumrah. So kita kena raikan dia natural lah. Jadi saya Tuhan tak adakan lagi saya. Lepas tu stres dengan surrounding dengan hospital lah. Keadaan saya dengan roommate. Macam kadang-kadang tak nak fikir dia. Tapi macam tak tahu otak dia macam Tiba-tiba datang. dia macam nak buang otak ni dekat genting lah. Dekat sangat. Okay, lepas tu bila stres kan, dia macam nak stres lebih tak boleh. Sebab fikir nanti mental health rosak kan. Sebab lagi pun masa starting point dia macam rasa macam rapat gitu. So masa exam, everyday habis exam rasa macam apa tu, tak tahu lah, macam benda attack. Macam tiba-tiba nangis. Bila orang-orang mesti nangis macam tu lah. Saya takut juga nak exam nanti kan. Tapi tak jangan fikir. Lepas tu stress. So macam overall stress tu mesti boleh control lah. Tengok sebenarnya kita macam kita buat apa yang kita nak. Macam tengok drama ke, shopping ke, walaupun duit tak ada. Macam sekali lah nak buat apa-apa kan, tidur ke apa, macam rasa macam nak buat je. Lepas tu dia stress, lepas tu marah je tak pernah sangat. Pula kalau nampak Nazira macam mungkin nonsense, tapi still ada rasa marah, ada barai. Dia macam bila marah tu selalu keluar dengan mama. Dia cakap mama cakap ni, tak payah dia nak marah dia, tak payah nak marah orang, nak maki ke apa, bukan apa-apa. Macam nanti dia sendiri yang macam sakit kan bila kita fikir. So macam okay lah, tak payah marah, macam just go kan. Kita kena macam faham je lah sifat manusia ni random. Lepas tu macam orang tu tak boleh ikut dia punya expectation. Macam tu. Macam nak marah macam buat bodoh je lah. Lepas tu in love ni biasa-biasa je. Tapi separuh tu Suara tak lah, dia macam kalau macam dari segi macam crush tu kan, sorry lah. Dari segi crush tu macam suka, tapi macam dah kena betray macam tu kan, sakit hati lah. So macam dah macam rasa macam buat apa aku nak crush dengan orang lain, siap buat diri je lah. Faham kan? Faham. So macam biasa-biasa je. Macam 23 tu macam biasa-biasa. Annoying ni memang ada. Bila annoying dia stress, tak dia macam kait. Sebab bila kita annoying macam biasa lah annoying dengan perangai orang. Faham? Annoying macam sikap dia macam tu lah. Lepas tu sedih. Macam dia macam berkait lah. Macam so Nazira kata tu semua tu average. Macam sama rata je. Tapi tapi 23 ni macam still rasa macam the happiest years for me. Sebab masa Nazira tengah bayangkan masa dia dah starting from bulan 6, kita sem 6 kan, kita start buat thesis. Lepas tu assignment berlambak, kita orang dapat subjek. Lepas tu semua assignment macam nak orang gila. Lepas tu tengah fikir pasal kawan, fikir pasal family, semua tu kan. Memang stress lah buat assignment tu, memang nangis semua kan. Lepas tu Mama cakap macam ni,
adik mama nak pergi syarikat Mizan. Nanti tolong kontak ustaz tu. Rasa macam okey lah, kontak ustaz tu. Rasa mama cakap lah, mama dapat diskaun ni, kita pergi umrah 3 orang, bayarannya 8k, tapi ada diskaun 100 ke 300, something like that lah. Rasa memang tu impian mama dari dulu nak pergi umrah. Lepas tu mama cakap lah, dalam 3 orang adik-beradik ni mama biarkan Nazura. Sebab yang sulung dah kahwin, ada anak. Yang nombor 2 tu kerja, yang dia stay in contract dengan MA, stay contract dengan KKM, tak boleh keluar negara sebab dia tak ada kontrak lagi. So harapkan Nazura satu macam Nazura ni boleh harapkan lah dalam keluarga, macam kiranya ajak apa-apa berkaitan dengan bank ke, nak bayar apa-apa semua Nazura. So macam anak bongsu yang berguna dah. Betul, rasa dihargai lah. Ya, rasa dihargai lah. Lepas tu lepas tu mama cakap dah, nanti insyaAllah malam 8 kita pergi buat umrah. Lepas tu rasa macam rasa macam anxiety semua tu kan. Sebab dengan exam rasa serabut tu. Rasa dia jumpa mama cakap macam, rasa macam dia heal sikit tau. Macam dia tak layan sangat lah benda adalah tu kan. Dia tak layan, dia tak fikir. Sebab fokus kita nak fikir, okay, sebelum pergi sana kena fokus ibadat, nak kena fokus apa semua tu kan. Rasa memang fokus nak cerita kat situ lah. Lepas tu dapat pergi sana, alhamdulillah lah. Dia ada semua orang dapat pergi. Slow lah. Lepas tu dapat pergi sana, rasa memang dekat depan Kaabah tu, memang ya Allah, memang nampak Kaabah dekat. Dia macam, serius lah aku dekat depan Kaabah ni. Macam, macam memang tak ada kat Allah. Macam ya Allah, boleh rasa-rasa aku semuanya. Macam aku tak nak rasa, macam aku tak nak rasa stres, tak nak rasa macam tak nak rasa sebab manusia. Macam nak happy, nak macam nak rasa benda yang lama. Ya Allah, sebab tak boleh sekarang. Rasa yang malu aku semua kat Allah lah. Lepas tu lepas balik umrah tu alhamdulillah lah. Tak payah cek tisu. Kita ada tisu kan? Takut. Rasa lepas balik daripada umrah tu rasa macam rasa macam heal. Rasa macam aku yang dulu tu datang balik. Faham tak? Macam tak beza kat manusia lah. Macam tu. Kadang-kadang istilah dia sedih lah. Tapi macam dalam tu macam alhamdulillah lah. Rasa macam dia happiest moment lah 2023. So overall paling happy lah. So macam Nazara conclude semua feeling sad dan annoying semuanya macam average. Sebab kita sebenarnya boleh control macam tu. For me lah personally. Macam Thank you, Nazara. okay. So ya, drama. Tak. Kalau ada nak tanya. Lagi lah. Sebab nak bukan seronok dengar sebab tak nak pressure sebab orang. Gitu. Sebab rasanya Sam ni, kami ni banyak fikir pasal kawan. Betul. Untuk Sam ni banyak fikir pasal kawan sampai rasa macam stress. Tapi sekarang dia macam Tak penting. Gitu. Betul. Tapi lagi nak ayat guru tu tak nak pressure sebab orang gitu. So memang beberapa kali ni saya rasa lebih pressure dengan kawan. Macam kata kakak suruh kata kau tak payahlah nak cari friend beza dengan orang bagi kau tahi. Untuk contohlah kami ada tercrush dekat someone lah kan. Satu kelas saya lepas 23 lagi kan. Baru beberapa hari Lepas tu bila dia tahu, dia pun macam usik orang tu dengan orang lain. Gitu. Tapi kita diam-diam kan. Kita kelas tu diam-diam je. Dia tak tak meletak gitu. Tapi yang tu macam aku baru nak crush kat dia gitu. Tiga. Tapi banyak Sam ni macam lepas lah. 23 memang banyak pasal kawan. So maybe kita kan Sam apa je masuk lambat. Masuk cara anggap je lah Sam satu untuk macam try back kan. Macam kita baru kenal orang, bila dalam sikit dan lebih pada 3 bulan kita stay dengan seseorang, memang kita akan nampak orang tu macam mana sih. Kalau macam Raja kan kenal ramai kawan tapi tak semua Raja rapat. Dia macam kita macam tak berharap sangat untuk
kawan tu bila kita dalam susah, sebab tak semua orang akan sentiasa ada. So kita just kawan macam biasa. Kawan just normal macam tu je. Kalau macam assignment, contact tanya pasal assignment macam tu. Lepas tu macam dah macam tu je. So, ada je yang rapat, cuma itulah tak ramai. 2-3 orang macam tu. Sebab dia macam tu lah, macam tadi tu. Bila kita macam terlalu rapat apa semua tu, dia jadi macam kita sendiri akan rasa annoying. Lepas tu kita stress dengan kawan. Sebab tu style Najah, selagi boleh survive sendiri, selagi boleh buat sendiri, jalan sendiri, jalan solo je. Ini idola saya. Lepas betul. Satu lagi saya macam mana cakap, tak dengar, bukan saya nak gila pujian kan, tapi ramai yang macam dia tak pernah ada perkataan yang puji dekat saya macam tu. Gitu. Saya bukanlah saya nak pujian tu dah lah, tapi tak pernah Dia dengar. macam tak dihargai. So macam kenapa macam tu lah. Aku ada buat juga, tapi kenapa aku tak dikata macam tu kan gitu. Rasa tak dihargai ya. Sebab macam Sofia kan, macam Sofia ni rajin apa semua, tapi saya macam tapi tak pernah dengar pun perkataan tu dekat mulut mereka tu. Kan satu doa kan tu macam tapi tak pernah dengar lah. Jarang lah. Kalau macam terkejut lah macam lepas tu saya lepas kan, taklah saya ni jenis sambar je, ni pun pakai baju pun jenis. Lepas tu dia pun puji orang macam cantiknya baju apa semua. Lepas tu kata baju aku tak cantik kan gitu kan. Tapi memang tak pernah dengar lah. Kalau dengar tu macam terkejut lah saya. Dia pun puji aku gitu. Sebaiknya saya ada seorang Sofia lah yang dia macam okey je lah, ada banyak macam puji balik gitu. Tapi dia seorang lah. Menyedapkan. Ada lah juga benda tak ada. Dia nak share. Mungkin Najah nak share juga pasal yang partner tadi tu, sebab kebanyakan lah bila dah hujung jam 7 ni macam nampak ramai orang yang expose. So kita jadi macam tak adalah, kadang tu rasa lah dia rasa macam terlalu single sangat kita ni kan. Tapi kita macam tak apalah, sebab waktu awal-awal sebelum masuk EU lagi, Najah dah letak satu target. Najah punya motto lah, no degree, no marriage. So selagi tak pegang CJ ijazah degree tu, saya tak kahwin. Dia macam ada je orang yang datang nak approach perkenalan apa semua tu. Tapi kita dah letak deadline kat dia. Dia cakap lah kat dia, kata nak habiskan study dulu. Kalau boleh tunggulah. Kalau tak boleh tunggu, cari jalan lain. So sepanjang tu macam kenal je ramai orang, ramai je yang macam tertarik nak berkenalan. Tapi tak ramai yang boleh tunggu. So sepanjang dalam tu macam stay contact apa semua. Dan adalah sekarang pun orang ada 3 orang yang pernah approach sebelum ni, sekarang dah kahwin dah pun, dah ada anak dah pun. So kita jadi macam so kita jadi macam betul lah cakap, setia itu mahal. Tak semua orang boleh setia. So bila dah ada target dia jadi macam tak kisah ada partner ke tak ada partner ke, kita just go on. Kita boleh achieve. Kita sampai kita punya ni. So satu lagi target emang tak nak orang yang satu universiti, satu kelas tu. Memang mindset dari awal. Awal masuk SEM, no. Memang mindset dari awal macam tu. So kita jadi macam bila dah ada mindset, kita stick dengan mindset kita. Alhamdulillah lah masih berpegang. Nampak sangat lah aku tak tetap pergi. Kita macam Perasaan tu tak diduga. Dia terjadi tiba-tiba. Tidak. Cari juga dengan Yusim, tapi tak mahu buka sendiri. Lagi kat tengok pun. Ada masalah yang tak ada. sebab lagi satu agak bersyukur jugalah sebab masih berpegang dengan prinsip yang sekarang ni. Sebab masa awak sebelum ni group assignment banyak dengan perempuan, banyak geng-geng yang kita dah selesa. Lepas tu ada satu subjek tu lecturer tetapkan dengan kena group campur lelaki perempuan, lecturer yang tetapkan list nama tu lah. Kebetulan pula dalam group tu 7 orang, 2 orang je perempuan, yang lain 5 orang tu lelaki. 5 lelaki tu pula kebanyakannya Najah kenal lah. Kita expect macam budak ni baik, budak ni sebab geng-geng Hafiz Quran apa semua, kita macam letak expectation yang dia orang ni baik apa semua tu lah kan. Lepas tu bila dah satu group dengan dia orang, dah kita macam nampak dia orang punya side satu lagi, bad side tu. So kita jadi macam okay. baru kita tahu tak semua student USIM macam ni.
Tak semua orang baik, especially classmates sendiri tau. Walaupun kos agama, walaupun belajar agama semua tu, still ada dia punya dark side. So dia macam okay. Sudah tu setiap manusia kan kata ada kelemahan dan kebaikan dia. Tak semua kita tahu pasal dia orang. Yang mana dia orang expose je kita tahu. So kita macam okay. Okay lah. Itulah. So enjoy je lah setiap perasaan yang ada tu. Jadi saya rasa boleh simpulkan sikit lah kot untuk aktiviti kita hari ni, sesi kita hari ni kan. Ada yang nak tambah lagi? Kita dekat pukul 2. Oh, korang ada kelas ke orang ni? Kita. Saya. Tapi satulah saya dengar daripada Afaf kan, anak kedua kan. Saya macam kita ada persembahan. Macam tu lah, ada sikit. Oh, anak kedua juga? Anak kedua juga. Selalunya apa hal seorang akan cakap ni macam nak dua macam macam panggil pelik sikit anak dua. Tapi bila sepanjang saya memegang title sebagai anak dua ni, mungkin anak dua ni dia keras sikit kot daripada yang adalah keras yang sendiri yang orang lain pun ada juga. Mungkin satu lagi Susah nak strict dengan orang. ya betul. Dia orang macam tu. Orang setia. Orang setia. Betul. Sangatlah betul. Tapi yang saya tanya tu awak nombor apa sebab macam ada sikit-sikit lah gitu. Apa yang samanya? Yang sama yang macam saya barang juga, macam suka maki juga kadang tu. Lepas tu apa lagi lah tadi? Apa-apa pun guna duit sendiri. Itu. Lepas tu apa lagi? Banyak lah dengar tadi. Ada juga. Sebenarnya hari ni dapat tambah kenalan baru. Okay, saya rasa untuk hari ni dah macam banyak kita boleh belajar dan ambil dari kawan-kawan dah. Maksudnya macam untuk 2023 ni semua orang ada cabaran masing-masing kan. Macam ada yang cabaran cinta, cabaran kawan, family sikit mungkin. Jadi FYP. assignment. Itu mungkin assignment untuk FYP assignment tu mungkin 2023 ni macam hampir last lah orang cakap nak rasa semua benda tu kan. Kecuali kan ada yang tiba-tiba sambung master lagi, sambung balik stress lagi. InsyaAllah. Maksudnya tahun 2023 kita ni macam penuh warna-warni. Tak adalah sedih sampai melampau. Bila macam maksudnya annoying melampau. Maksudnya macam semua ada. Kita happy ada, sedih ada, annoying, in love semua ada. Jadi kalau rasa down tu macam boleh imbau kembali kenangan indah di 2023 mungkin. Satu lagi kita pun macam banyak belajar dari kawan-kawan lah. Contohnya macam ada contoh tadi masalah kawan. Mungkin kawan ni ada penyelesaian dia. Mungkin boleh tengok gaya dia. Bukan maksudnya macam boleh try gaya dia kalau sesuai. Contoh lah dan satu lagi saya dapat simpulkan untuk tahun 2023 kita semua macam dah mula belajar sayang diri sendiri, betul tak? Betul. Jadi macam kalau rasa kawan-kawan yang tak perlu ada tu macam tak ada lah. Buang. Kan? Betul, bagi saya kadang kita perlu buang orang untuk sini supaya kita buka peluang untuk orang yang lebih baik datang. Sekarang ni maksudnya umur pun dah meningkat. Jadi kita macam pegang yang positif tu lah. Kena matang. Semoga perlu kontak macam itu. Betul. Semoga tahun ni lagi warna-warni. Lebih banyak positif daripada negatif. Itulah, amin. Okay, saya rasa sampai sini jelas sesi kita untuk kali ni. Okay. Jadi terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Wah, thank you semua. Dan berlakon. Sound. Dengan intro tadi pun dah terkejut. Itu lagi Macam mana? yang tadi jam cakap. Oh, recording tu. Dia jaga dekat lab sana. Dia tolong handle. Dia tak.
dia tolong. Seorang tu ke yang